Alright, pagi. Modal RM65.40 jadi RM 2 juta. Saya flip kamera. Okay, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okey, so dekat belakang saya ni saya punya office. Office ni daripada rasanya tahun ni tak buka sebab saya dah tak ada staff. Semua staff dah berhenti. Okay, so sebelum tu saya nak check pada menonton ni, boleh tak komen, boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? So hari ni saya nak berkongsi lah macam mana saya join satu bisnes dengan modal RM65 boleh jadi RM2 juta. Ada tak nak tahu? Boleh dengar. Alright. Ada tak yang berminat nak tahu macam mana saya join satu bisnes dengan modal RM65 boleh jadi RM2 juta dalam masa 9 bulan lah. Okay, sambil-sambil saya berjalan ni kan. Alright, thank you. Okay, so saya cerita sikit lah. Mungkin ada yang tak kenal saya, mungkin first time tengok saya kan. Sebelum ni tuan-tuan, saya ni kerja government. Saya kerja dekat sebuah universiti dekat Sarawak. Jawatan saya masa tu tutor lah, tapi saya kerja sama macam pensyarah lah. Saya kena mengajar, saya kena supervise student kan. Saya start kerja tu tahun 2005. And then saya sebenarnya tak ada planning pun, tak planning nak berniaga. Memang kalau boleh saya nak kerja makan gaji sampai saya pencen. Alright. Tetapi selepas saya start kerja tu, saya mula buat kesilapan. Saya start buat kesilapan. Kesilapan dia adalah saya start berhutang. Mula-mula masuk kerja je saya beli motor kan. Beli motor kapcai je tapi hutang. Lepas tu saya beli kereta kan. Beli kereta tu tak salah tuan-tuan. Cuma masa tu saya beli kereta di luar kemampuan. Gaji saya masa tu baru RM2,000. Saya beli kereta harga RM40,000 lebih kan. Bayar down payment RM2,000, bulan-bulan bayar RM600, 9 tahun. Saya beli Pro 2 Kenari, yang apa, eksekutif yang mahal tu lah. Morning, Waalaikumsalam. So dekat situ saya punya duit gaji tu kira bayar hutang je. Lepas tu bila duit gaji tak cukup, saya start guna kad kredit kan. So lama-lama kad kredit saya, masa saya start kerja tu saya ada 2 kad kredit. Lepas tu kad kredit tu beranak jadi 4 kad kredit. Lepas tu saya kahwin lagi. Saya kahwin kan. Lepas tu isteri saya asalnya tak ada kad kredit, tak ada hutang apa-apa. Saya punya kad kredit pun dah penuh. And then saya suruh dia apply kad kredit. Dia daripada 1 kad kredit pun beranak jadi 4 kad kredit. So kita orang ni total ada 8 kad kredit. Jumlah hutang RM40,000 kan, RM40,000. So you bayangkan kalau kad kredit ni semua penuh dan kita kena bayar 5% saja. So maknanya sebulan tu kita kena bayar dalam kad kredit saja, hutang kad kredit saja sebulan kena bayar RM2,000. Itu minimum payment. Belum lagi kereta, belum lagi motor, belum lagi belanja-belanja lain kan. So masa tu saya memang terciduk lah. Memang terciduk kan. Duit gaji, dapat gaji, bayar tu bayar ni, lalas habis. Biasanya lepas 2 minggu dapat gaji, kira macam duit tu tinggal sikit je kan. Kan. Sekejap. So masa tu saya kira keadaan saya masa tu dapat gaji tuan-tuan. Dapat gaji
Bayar. Lepas tu duit dah tak ada dah. Oh kan, 2 minggu. Biasanya duit gaji tu 2 minggu dah habis lah. Lepas tu nak kena tunggu lagi 2 minggu. Oh, tak boleh tidur malam lah. Tak boleh tidur malam. Itu situasi saya lah masa saya bekerja dekat universiti kan. So semua tu kesilapan diri sendiri lah. Silap diri sendiri, pergi beli benda yang di luar kemampuan. Baru start kerja kan, boleh lah nak beli motor. Motor tu tak ada masalah lah. Yang punca masalah saya bila saya beli kereta. Kan, alright. Saya start masalah beli kereta. Beli kereta tak ada salah. Cuma saya beli kereta di luar kemampuan. Masa tu sepatutnya kalau saya nak beli kereta, saya beli kereta second hand je lah. Second hand harga RM10,000 ke bawahnya tu kan. Pakai je lah kereta buruk dulu kan. Kalau gaji dah besar, boleh lah pakai kereta mahal sikit. Tapi saya baru je start kerja, mengada-ngada pergi beli kereta harga sampai RM40,000. Bulan-bulan RM600 kan. Gaji RM2,000 je masa tu. Kan, saya tersilap lah masa beli kereta. Alah, installment baru RM600 kan. Lepas tu gaji RM2,000 banyak lagi. Tapi saya lupa kereta pakai minyak kan. Minyak pula satu hari RM10. Dekat situ minyak saja dah RM30 kan. Lepas tu kereta pula, kereta baru, dia punya insurans mahal kan. Lepas tu setiap RM5,000 nya tu ada kena maintenance lah. Alright. So memang saya tak boleh tidur malam kan. Fikir macam mana nak cari duit. Siapa kat sini yang hadapi masalah macam ni? Siapa yang pernah hadapi masalah macam saya hadapi? Kerja dah bagus, gaji dah okey, duit tak ada. Ada tak kat sini yang menghadapi masalah ni? Hutang banyak. Dan saya nak share sikit macam mana saya settlekan masalah tu lah. Ada tak? Cuba komen kan. Nak tahu tak macam mana saya keluar daripada masalah hutang tu? Alright. So saya pun dipendekkan cerita lah, saya pun kira macam tak ada pilihan lain kan. Kerja government ni, kerja kerajaan ni, kau kerja macam mana pun gaji kau macam tu kan. So saya tak ada pilihan lain. Saya terpaksa memulakan perniagaan. Okay. So masa saya kerja tu, saya ada student tau. Saya ada student saya ni asyik pinjam kereta. Yalah saya pensyarah kan, muda lagi masa tu, tahun 2005, 2006 je tu kan. So student saya ni, dia macam saya kena supervise dia lah untuk dia punya thesis. Student saya ni perempuan 3 orang. So setiap minggu dia akan datang saya punya bilik, office. Dia orang akan tanyalah tentang dia orang punya projek pun semua. Saya akan bagi nasihat. Lepas habis tu biasanya dia orang akan Cik Wahid, boleh tak kita orang pinjam kereta nak beli barang bla bla apa semua. Sebab saya memang baik dengan student saya ni. And then saya pun okey lah, bagilah kereta kan. Tapi macam saya masa tu pensyarah, baru je kahwin, student perempuan lah. So macam tak manis lah macam pensyarah lelaki bagi kereta dekat student perempuan. Padahal saya tak ada apa-apa pun. Sebab nanti orang cakap skandal lah, ni mesti ada apa-apa kan. So dekat situ student saya ni selalu pinjam kereta lah. And then saya fikir, daripada aku bagi pinjam, apa kata aku buat bisnes kereta sewa kan. So dekat situlah bermulanya saya start bisnes kereta sewa. And then saya pun bincang dengan isteri saya. Masa tu saya dah kahwin lah. Saya bincang dengan isteri saya. And then saya cakap, abang nak buat bisnes kereta sewa lah. Sebab kalau harap gaji je tak cukup ni. So isteri saya masa tu dalam keadaan 50-50. Boleh ke kan, kalau beli kereta tak ada orang nak sewa macam mana. Saya cakap tak apalah, kita try. Sebab saya pun pernah bekerja dengan satu company car rentals. Abang saya dia kira macam manager lah dekat satu company car rental. So saya pernah bekerja dengan dia, tahulah sikit-sikit kan. Alright, thank you kepada penonton. Okay, so you all kalau nak jadi agent, company yang saya join ni, you boleh klik dekat saya punya bio. Okay, saya tunjuk ini kita orang punya pencapaian lah. Ini kita orang punya pencapaian. So yang ni kita orang punya sale selama 8 bulan 1.2 juta. Kan.
1.2 juta. Alright. And then yang ni founder dia lah. Yang sebelah kiri tu Dr. Syed dengan Puan Ketika. Ini kita orang punya pencapaian lah. 1.2 juta selama 8 bulan. Jual apa, produk apa bang? Saya nak tunjuk tak boleh. Kalau saya tunjuk dekat sini, biasanya TikTok dia akan end saya punya live. Susah betul nak tunjuk kan. Kalau saya tunjuk je saya kena ban. Kalau you nak tahu, you klik dekat saya punya bio. Saya minum dulu Ya. Ni. Saya ni produk dia Fitech. Ni kalau ni dia punya duta partner. SKV. Kenal tak partner? Partner dia punya duta. Ni produk ni. SKV ni dia jual produk kesihatan. Dia fokus actually untuk produk kencing manis lah. Bos, macam mana stamina? Alah, you kena make sure amalkan gaya hidup lah, and then makan suplemen lah, kan? Alright. So saya pun start bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji, lepas tu saya sewakan lah. Alhamdulillah, masa tu tak ada orang lah, tak ada kira macam tak ada pesaing lah. Tak ada orang buat bisnes kereta sewa masa tu dekat tempat saya bekerja lah. And then masa saya start tu, saya target saya nak RM300 lah. Kalau saya dapat sewakan kereta, tolak installment, tolak semua, saya nak bersih RM300 je untuk beli barang dapur. Alright. Lepas tu alhamdulillah saya dapat RM300 tu. Cuma dia datang pula masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah masalah kereta tak cukup. Sebab apa? Student dekat tempat saya mengajar tu ada ramai, ada kat 5,000 orang. Kereta 2 biji je. Tak cukup kan. And then kira rezeki saya lah, saya ada kenal seorang toke Cina ni. Toke Cina ni dia pun ada buat bisnes kereta sewa. Saya pun call dia. Saya cakap, saya ada buat bisnes kereta sewa. Customer saya ramai, kereta tak cukup. So boleh tak macam JV ke macam mana kan? So Cina ni, toke Cina ni nama dia Desmond. So dia pun cakap sini lah, dia bagi saya sebiji kereta lah, try tengok kan. So Desmond ni bagi saya sebiji kereta. So saya sewakan kereta dia. Lepas tu kalau dapat sale, saya ambil sikit lah commission. Balance tu dia punya. Desmond ni duit banyak. Dia kereta-kereta dia semua tak ada hutang. Sebab apa? Dia pun buat sewa kereta, tapi dia sewa kereta dekat company. Biasa company akan sewa 3 tahun. Lepas 3 tahun, company tu akan hantar balik kereta, dia akan ganti kereta baru lah. So Desmond ni bagilah saya sebiji kereta kan. So saya sewa-sewa. Kira macam Desmond ni dia dapat bersih dalam 1 minggu tu dalam RM300 kan seminggu. Kereta tak ada hutang. Bila dia tengok tu, boleh tahan kan, boleh tahan income kereta sewa ni. Seminggu dia boleh dapat RM300. Lepas tu saya cakap, Desmond, kereta tak cukup lah, ada tak, boleh tambah lagi tak kereta? So lalas Desmond dia tengok dia punya income tu, macam ni lah weh, saya tambah lagi 6. So total Desmond bagi kereta kat saya 7 biji. So saya ada 2 biji. So total saya ada 9 biji. So dekat sinilah bermulanya perubahan dalam hidup saya. Alright, thank you pada menonton. Thank you pada yang share video ni. Alright, sekejap saya nak share. Okay. And then so dekat sini, masa saya mula bisnes kereta sewa tu, saya target saya nak RM300 je. RM300 je. Tapi bila Desmond bagi kereta dia kat saya, so apa yang berlaku adalah saya punya commission tu, profit saya daripada bisnes kereta sewa sama dengan gaji. Masa tu gaji saya dalam 2,000. So tapi duit gaji saya tu memang dah habis lah. Memang dah habis bayar hutang kan. Bayar motor, bayar kereta, bayar kad kredit, memang habis bayar hutang je. And then sekarang ni saya dah ada satu income daripada bisnes kereta sewa. Dan keuntungan daripada kereta sewa tu macam sama macam gaji saya. Macam sebulan saya boleh dapat dalam 2,000. Kereta 9 biji saya boleh dapat dalam 2,000 bersih. So dekat situ tuan-tuan, saya nak share kat you all. Kalau you nak keluar daripada masalah hutang, masalah kewangan apa semua kan. Biasalah orang kerja makan gaji ni memang dia ada masalah kewangan.
Saya rasa 90% orang yang makan gaji ni dia ada masalah duit tak cukup kan, gaji tak cukup. So kalau you nak keluar daripada masalah tu, so you kena buat satu benda, satu bisnes, dan bisnes tu dia punya profit tu mestilah sama dengan gaji you. So dekat situ bila saya buat and then duit gaji saya tu memang saya bayar hutang lah, bayar hutang. Kad kredit saya potong satu sampailah saya tak ada kad kredit. Hutang motor tu saya settlekan. Lepas tu macam kereta tu dia loan panjang kan, tak boleh buat apa lah, bayar je lah kan. Tapi saya start kurangkan saya punya hutang. And then duit kereta sewa tu saya guna untuk belanja lah. And then apa yang berlaku tuan-tuan, bila saya ada income daripada bisnes kereta sewa tu, kita hati tenang. Lepas tu boleh tidur malam. Kita dengan wife pun kira macam tak ada gaduh-gaduh kan. So bila kita hati tenang, kita happy, rezeki tu datang lagi banyak lagi. Sebelum tu masa saya ada masalah hutang pun semua, hati tak tenang kan. Lepas tu dengan isi pun selalu nak bergaduh kan. So dekat sini you all, kalau you nak keluar daripada masalah tu kan, kalau you kerja macam mana pun sama je kan. So untuk you keluar daripada masalah tu, ini saya punya pengalaman lah. Rakan kerja Pak Nel. Sorry saya tak boleh baca komen banyak sangat kan. Alright. So you kena buat satu benda, yang benda tu ataupun bisnes lah, you kena buat satu bisnes, dan bisnes tu dia punya keuntungan sama dengan gaji. So bila you sampai ke that level, hidup you akan berubah. So gaji saya memang saya settle hutang, kad kredit hutang settle, motor settle. Lepas tu masa tu saya ada HB loan saya terminate apa semua. So saya tinggal hutang kereta je. Alright. And then tahun 2011 saya tengok bisnes kereta sewa makin okey kan. Sebab apa, masa saya start 2006 tu saya ada 2 kereta je. Lepas tu saya start tambah kereta, and then pada tahun 2010 saya dah ada 70 buah kereta. Kereta ni macam kereta sewa ni senang tuan-tuan. Bila kita customer ramai, kita punya marketing dah okey kan. So saya banyak dapat kereta free tau. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 40 biji tu kereta free, kereta orang bagi. Macam kawan-kawan saya, makcik-makcik sebelah isteri saya kan, pekerja saya kan, dia orang beli kereta bagi kat saya tolong sewakan. Saya installment saya bayar apa semua, and then bagilah sikit profit kat dia orang kan. So tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 40 tu kereta pajak lah, 30 lagi kereta sendiri kan. Masa tu sebiji kereta saya boleh dapat dalam 1,500 lah, 1,500 dia punya sewa kan. You bayangkan 70 kali dengan 1,500 sebulan saya punya income daripada kereta sewa lah, kutipan sewa lah, dalam 100,000 lebih kan tahun 2010. Masa tu saya punya profit dalam 40% lah, 40% kan profit saya kereta sewa. Sebulan dalam 40,000, 30,000, 40,000 lah saya punya profit kan. Memang best gila lah. Alright. Okay, maintenance kita tanggung lah. And then masa tu saya start tahun 2008 saya start dapat customer corporate company. Masa saya mula tu tahun 2006 saya sewa kereta dekat student staff dekat tempat kerja kan. Dia punya untung tak besar, tapi start tahun 2008 saya start sewa kereta dekat company. And then you tahulah saya duduk kat Bintulu kan bandar minyak kan. So company kat sana semua kaya-kaya kan. Kalau macam kita sewa saya ingat lagi, kalau macam saya sewa Proton Saga masa tu kan, Proton Saga satu hari RM130. Company ni dia bayar. Kalau you sewa, kalau dia sewa 30 hari, dia bayar 30 hari. You kira lah 130 kali dengan 30. Mau tak kaya kan. Bayar installment kereta Saga tu baru 600. Kan. Memang untung gila. Satu biji kereta
minimum saya boleh dapat dalam 1,500 sebiji kereta. Tapi kalau you sewa dekat student kan, dekat, and then you punya brand tak kuat apa semua, memang sakit lah. Masa tu saya sewa dekat company oil and gas. Memang dia orang ni kaya, memang tak kisah kan. Sewa sebiji kereta boleh pergi sampai 2,000, 3,000 kan. Memang kau-kau kan. Alright, so ini masa tu saya banyak dapat orang bagi kereta free lah. Banyak. So saya macam kereta free tu, kereta pajak tu, mostly saya ambil kereta daripada family lah. Family, kawan-kawan yang saya kenal kan. So apa yang saya buat, macam kereta tu installment dia dalam 600 kan. 600 saya bayar lah installment. Maintenance semua saya tanggung. Saman ke semua saya tanggung. Lepas tu owner kereta tu saya bagi tak banyak lah, dalam sebiji kereta 200. Tapi saya buat syarat, satu owner kereta kena beli minimum 2 biji kan. So ada yang beli 2 biji, ada yang beli 4 biji, ada yang beli 6 biji. So saya manage lah. Tiap-tiap bulan saya bayar dekat owner kereta kan. Kalau dia ada 2 biji, sebulan dia dapat RM400 bersih. Dia tak payah fikir apa. Dia just beli kereta. Bulan-bulan saya bagi RM400. RM400 tu kalau dia hantar anak dia tadika ke, ada anak dia belajar kat universiti. Sebab apa, kontrak saya buat pajak tu 5 tahun. 5 tahun saya bayar kat dia orang tu 5 tahun. 400. Ada yang beli 6 biji kereta, sebiji kereta 200 lah. Maknanya sebulan dia dapat 1,200. 1,200 dia tak payah buat apa-apa. Saya urus semua. Kan. Alright. Thank you pada menonton. Okay, so kalau you sekarang ni kereta sewa, masa sebelum PKP seronok sebelum PKP seronok. Tapi lepas PKP, masa PKP memang struggle. And then sekarang ni PKP dah tak ada kan. Bisnes kereta sewa dah naik balik. Tapi masalahnya booking banyak, kereta tak cukup. Sebab apa, saya tengok ramai kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa, diorang pun dah ramai yang dah tak start balik. Ramai yang dah bertukar bisnes. Itu cabaran dia lah. Tempahan banyak sekarang ni, demand banyak. Cuma kereta tak ada kan. Salam tahun lagi booking Looking Healthy. Alhamdulillah. Tu yang ramai yang tanya saya, macam mana saya boleh berjalan and then boleh bercakap kan. So saya amalkan produk daripada SKV. Alhamdulillah, memang sihat kan. Ada yang mesej saya, macam mana you boleh jalan cakap, kalau tak setengah orang 5-10 minit pun dah pancit kan. Saya Alhamdulillah steady lagi kan. Umur 40 lah sekarang ni. Bro, bisnes apa? Saya tak boleh nak jual produk. Saya tak boleh nak tunjuk produk. Kalau saya tunjuk produk, saya kena ban. Ni saya punya bisnes lah. Ni saya dengan founder dia. So yang ni kita orang punya jualan selama 8 bulan, 1.2 juta. Saya dengan founder dia. Ni produk dia lah. Fitech. Pernah nampak tak? Saya buat botol minum air. Fitech. Dia punya duta dia partner selalu promote. So bisnes ni nanti saya cerita macam mana saya buat bisnes kereta sewa, tiba-tiba macam mana saya boleh join bisnes ni. Alright. SKV. Ya, betul, SKV. Alright, so 2011 saya decide berhenti kerja lah. Masa tu saya punya income pun dah okey lah. Sebulan dalam 30,000, 40,000 kan. Memang best lah. Saya berhenti kerja daripada universiti kan. 2011 saya berhenti. And then saya start fokus kepada bisnes kereta sewa. And then masa tu saya punya customer pun dah makin ramai. And then jadi masalah lagi, bila customer dah ramai, dia dah suka kita punya servis. Macam customer saya ni, dia orang pergi mana-mana pun, kalau boleh dia nak saya yang uruskan servis kereta sewa kan. So dekat situ saya start dapat tempahan kereta sewa dekat tempat lain. Asalnya saya buat dekat Mintulu je. Masa tahun 2010-2011 tu, 70 biji kereta tu dekat Bintulu je. Alright. Lepas tu kalau macam permintaan tu makin meningkat, so customer tu nak pergi Miri, nak pergi Kuching, pergi KK, KL apa semua. So dia akan call saya, minta saya tolong cari kereta lah. So dekat situ saya dapat idea. Saya buat macam program licensing. Licensing ni dia macam franchise lah. So saya macam masa tu saya ada ramai kawan-kawan yang duk follow saya apa semua. And then dia orang nak belajar bisnes kereta sewa. So saya pun ajarlah dia orang bisnes kereta sewa.
Tapi dia kena join company saya. So masa tu siapa yang join company saya, dia jadi licensee lah. Licensee apa semua. And then saya ajar, saya bagi sistem, and then dia orang boleh guna saya punya brand lah. So masa tu saya ambil macam setiap sale tu saya ambil 2.5% je lah royalty kan. Macam upah lah saya punya profit kan. So balance tu dia orang punya. So daripada bisnes tu alhamdulillah, dalam masa setahun saya dapat buka 9 cawangan. 9 cawangan. Saya start buat licensing tu 2011. Masuk tahun 2012 tu saya dah ada 9 cawangan lah. And then the best licensing ni saya tak keluar modal pun. Siapa yang nak join jadi licensing, dia kena bayar kan. Masa tu saya charge RM3,000 lah. RM3,000 kan. So Alhamdulillah dapat buka cawangan. Lepas tu tahun 2012, 2013 berkembang lagi. So tahun 2013 tu bila saya punya lisensi dah banyak, ni benda betul yang saya buat, yang buatkan saya punya company meletup. Benda tu simple je. Kan, ada tak nak tahu apa benda yang saya buat, yang boom, saya buat benda ni meletup saya punya company. Benda simple je. Ada tak nak tahu? Dan tahun 2013 saya punya jualan masa lah, kutipan sewa lah, 2012 1 juta, 2013 1.7 juta, 2014 4 juta. Kan. So apa yang saya buat masa tu, saya buat satu website tau. Masa tu website tu greenmetriccarrental.com. So dekat website tu saya letak satu macam page, saya tunjukkan cawangan-cawangan yang saya ada. Sebenarnya page tu saya gambar tu saya buat pakai PowerPoint je. Saya buat pakai PowerPoint, saya letaklah peta Malaysia, and then saya letak cawangan-cawangan yang saya ada lah. Masa tu saya ada banyak lisensi kan. So saya letak dekat setiap negeri saya ada cawangan. Lepas tu apa yang berlaku, website saya tu ada beberapa company daripada luar negara, dia tengok kan. So dia tengok, company saya Greenmetric, dia ni banyak cawangan. Padahal cawangan saya tu bukannya ada office pun. Just dia orang ni buat kat rumah je, operation kat rumah je, tak ada office pun. Tapi nampak macam kita gah lah, macam kita ada cawangan satu Malaysia kan. So company ni dia start contact saya nak berpartnership. Sebab apa? Dia orang ni ada banyak customer daripada overseas nak datang Malaysia, nak melancong kan. Tapi tak ada company car rental yang boleh sambut dia orang punya customer. Saya pun bila dia orang contact pun, kita orang pun okay, deal. So dekat situ start daripada tahun 2013 saya dapat banyak customer daripada luar negara kan. So memang hari-hari ada booking kan, banyak gila kan. Alright. So memang alhamdulillah tahun 2014 saya punya jualan tu naik jadi 4 juta ringgit untuk kereta sewa lah. Lepas tu masuk tahun 2015 jualan tu naik jadi 5 juta ringgit. Dan masuk tahun 2015 itulah bermulanya zaman kejatuhan saya kan. Mungkin ada yang tanya macam mana boleh jatuh, macam mana bisnes boleh jatuh. So saya nak cerita sikit kenapa saya jatuh dalam bisnes kereta sewa. Ada tak nak tahu? So masa sebelum 2015 tu memang bisnes saya memang best gila. So memang untung, boleh nampak duit. Tapi bila masuk tahun 2015, wah, struggle gila kan. Tapi saya bukan nak salahkan siapa-siapa, Ini sebagai perkongsian pengalaman lah. And then mungkin you boleh belajar something lah daripada kejatuhan tu, kesilapan tu. Orang suka dengar naik kan. And then tak ramai yang sudi berkongsi macam mana dia jatuh kan. Ini macam buka pekong di dada lah kan. Saya cerita je kat you all, so you all boleh belajar. Ada tak yang nak tengok ni? Nak dengar ni? Kan. So saya target ada 600 mata, seronok lah sikit share kan. Asyik cerita naik kan. Tak ada siapa nak cerita pasal jatuh. Tapi ni saya cerita. Dan saya cerita ni bukan saya nak salahkan siapa-siapa, salah diri saya. Alright. Okay, so masuk tahun 2015, saya bukannya nak cerita pasal politik tau. Just perkongsian. Benda ni boleh elak kan. Tapi kalau you ada modal boleh elak lah. Alright.
So 2015 kalau you ingat, masa tu kan Malaysia baru memperkenalkan GST. Okay, so akan ada cakap lah, kan GST bagus. Sekejap asyik minum dahaga. Sekejap asyik minum. Alright. So akan ada cakap GST bagus semua. Memang GST tu bagus. GST tu bagus sebab apa? Semua company kena bayar GST. Lepas tu GST tu akan dikembalikan kepada rakyat. Memang bagus. Tetapi kepada business owner, mungkin ada yang tak faham. Bila GST dikuat-kuasakan, so dia memberi kos tambahan kepada company. Macam company saya ada banyak lisensi tau. Setiap negeri saya ada lisensi. So kalau sebelum GST, saya punya business tu very simple. Customer bayar kereta sewa, kita bayarlah berapa installment apa semua kan. Lepas tu balance tu berapa kita dapat, kita declare berapa sale, berapa kita punya untung, kita bayarlah cukai kan. Itu very simple. So tak payah nak ada sistem yang complicated bla bla apa semua kan. And then saya punya lisensi pun senang juga. Dia promote kereta sewa. Kalau ada orang nak sewa kereta, customer bayar direct ke dia. Lepas tu dia just bayar saya 2.5%. Balance tu dia punya. Dikira lah berapa dia punya income dia, berapa dia punya cost, berapa dia punya untung, dia orang bayar cukai. Very simple. Tak payah nak ada software yang canggih-canggih. Buat manual pun boleh kan. Sebab apa? Macam lisensi saya, dia punya sale tu bukannya banyak mana pun. Ada yang RM10,000, RM20,000 kan. Boleh. Very simple. Alright. Tapi bila GST diperkenalkan, kita orang dah tak boleh buat macam tu. So duit tu memang kena masuk company. And then kita kena keluar tax invoice. Lepas tu kita kena bayarlah GST 6% kan. Lepas tu macam lisensi ni, dia orang nak dapatkan duit tu, dia orang kena submit claim. Lepas tu kita kena proses dia orang punya claim tu, kena check lah berapa duit masuk, berapa GST kita bayar, and then berapa kita punya royalty, and then balance tu barulah bayar dekat kita punya lisensi kan. So bila jadi macam tu, kerja jadi banyak kan. So masa sebelum GST tu, yang uruskan account tu isi saya je. Dia seorang-seorang boleh buat kan. Very simple kan. Tapi bila GST lah, kerja tu banyak. Isi saya stress. Hari-hari mengamuk, banyak sangat kerja. Nak check duit masuk, nak kena buat tax invoice, nak kena check claim lisensi, nak kena release payment kan. Setahun 5 juta, sebulan dalam 400,000, 500,000. Banyak gila. Isi saya memang menangis-nangis nak uruskan benda tu. Banyak sangat kerja. Okay, lepas tu macam yang sistem GST tu, dia bukan free tau, kena bayar. So saya kena bayar setahun dalam 12,000. Kan, 12,000. Alright. Pakcik aku okey je. Kalau geng-geng kayangan ni okey lah. Kita ni orang biasa, memang struggle lah. Kita berniaga kampung kan, kena GST memang terduduk lah. Alright. So untuk sistem GST tu saja saya kena bayar 12,000 setahun. Sebab apa mahal? Sebab apa saya ada banyak lisensi. Setiap lisensi ni dia kena ada account. Sistem tu lagi banyak user, lagi mahal lah. So kat situ dah buta-buta lah, kena bayar 12,000 kan. Alright. Lepas tu bila GST diperkenalkan, kerja tu jadi banyak kan. So isi saya asalnya relax je urus kan. Tapi lepas GST tu dia jadi stres kan. Hari-hari menangis kan, nak urus benda tu, banyak sangat benda. Sampai dia tak ada masa. And then kita orang tu pun terpaksa lah ambil pekerja. Mula-mula tu ambil seorang je. Lepas tu yang seorang tu pun dia tengok, banyak kerja, tak cukup, memang tak menang tangan, banyak sangat kerja. So last saya kena ambil sampai 4 orang pekerja untuk uruskan akaun saja. Banyak gila kerja. So you bayangkan, dulu tak ada pekerja yang perlu uruskan akaun. Sekarang ni dah ada 4 orang pekerja. Satu orang pekerja gaji dalam 1,500. 1,500 kan. So 1,500 kali dengan 4 orang, dekat situ dalam 6,000 sebulan. 6,000 kali dengan 12 bulan, 72,000 kan. Itu maknanya kos saya bertambah lah. Alright, okay, tak apalah, kita pun bayar. Tapi masa tu saya dah start guna saving saya lah untuk top up. Guna saving sebab income tu dah macam tak cukup lah. Alright. Lepas tu bila ada pekerja, masa dulu sebelum GST, saya adalah pekerja. Tapi macam pekerja ni, dia orang ni pun sebenarnya partner saya. Sebab apa? Saya bayar gaji basic. Lepas tu dia orang pun ada kereta dalam company saya. So dia orang bekerja dapat basic. Lepas tu dia orang pun ada commission daripada
kereta yang diorang ada tu kan. Tapi bila saya start ada staff untuk bahagian finance, so diorang ni memang tak ada income lah. Gaji diorang tu memang betul-betul daripada gaji lah kan. So bayar gaji. And then pekerja ni, dia macam kalau you tak bayar KWSP, kalau dia report memang habis lah you kan. Memang habis lah. So saya kena bayar KWSP kan. Alright. So dekat situ memang KWSP tu kita potong gaji pekerja. Lepas tu company pun kena top up juga. Yang ni kalau yang business owner dia faham. Kalau you makan gaji, mungkin you tak faham. Kalau ataupun you bekerja, you tak pernah berniaga, you tak faham. Alright. So tapi saya tak salahkan siapa-siapa lah. Saya tak salahkan siapa-siapa. Salah diri saya lah. Alright. Okay, so saya start kena bayar KWSP kan. So kat situ saya punya cash flow dah start tercekik lah. Kan. Tapi saya usaha jugalah. Saya usaha bayar apa semua. And then masa saya start bayar KWSP tu kan, so kita macam profit tu makin kecil. Lepas tu saya macam ada masalah nak bayar KWSP. Bayar tapi lambat kan. So bila kita bayar lambat kat KWSP ni, KWSP ni dia ada staff tau. Dia ada staff, hari-hari dia akan call, dia akan WhatsApp, tak kisah. Siang malam dia akan call, macam alung. Oh saya stres. Bila tengok nombor, kira macam kita company dah tak ada duit, kita dah tercekik kan. Lepas tu dia duk ugut kita suruh bayar kan. So cakap duit saya tak ada ni nak bayar. So kita punya cash flow tak boleh, you kena bayar. Kalau you tak bayar, penalty kan. Macam saya fikir KWSP ni sampai macam ni sekali kan. Dia orang ni sanggup, biarlah kita tak bayar gaji pekerja, biarlah pekerja tu mati ke buluh, janji kita bayar dekat dia tu bulan-bulan tau. Dia tak peduli. So saya pun stres gila kan. Sebab apa, KWSP ni dia akan call business owner, dia tak call pekerja kan. Bukan salah pekerja kan. Tapi itu lah, kena bayar sistem, kena gajikan pekerja, lepas tu kena kejar dengan KWSP lagi kan. Lepas tu nak kena bayar custom ni pula. Kalau kita lewat bayar, kena penalty lagi. Lepas tu macam bila kita buat syarikat senam bahat kan, so kalau kita lambat hantar audit, SSM penalty lagi kan. So saya kena penalty kiri kanan atas bawah kan. Gila kan. Memang berniaga tu bayar penalty je. Alright. Lepas tu macam saya pun dah kerja tu banyak. Lepas tu saya pun dah tak mampu nak bayar gaji pekerja yang bagus lah. So saya just ambil pekerja-pekerja yang basic-basic, yang tak ada pengalaman. So pekerja ni pun bila dia orang tak ada pengalaman, dia orang akan buat kesilapan lah. So macam audit tu pun kita hantar lewat apa semua kan. So masa tahun 2015 punya audit kita hantar lewat lah. Memang lewat. Lepas tu kena penalty kan. Tapi masa kita submit tu, kita cakap kita untung tak banyak. Saya ingat lagi masa tu kita just tolak. Kita punya profit dalam 40,000 je kan, 40,000. Tapi LSDM masa tu dia tak puas hati. So dia datang office, dia nak check semua dokumen, betul ke untung sale 5 juta, untung 40,000. So dia datang office, dia nak check. And then so masa tu saya ada pekerja yang kira macam tak berpengalaman sangat lah. So dekat situ kita orang buat kesilapan dia, macam saya buat bisnes kereta sewa kan. Lepas tu sebelum saya ada syarikat senam bahat tu, saya ada kereta atas nama personal kan. Bila saya ada syarikat senam bahat, so kita sewa kereta tu macam biasa lah. Tapi saya tak terfikir, rupa-rupanya bila you ada syarikat senam bahat dan you ada kereta under personal, you kena buat surat tau. You kena buat surat dengan syarikat you, mengatakan kereta ni you sewakan kepada syarikat. So syarikat ni bila dia dapat surat tu, bila dia bayar installment, kira macam boleh dikecualikan cukai lah. So dekat situlah kesilapan yang berlaku. Kita tak buat surat tu. Bila LSDN datang check, okay, kantoi, tak ada surat perjanjian mengatakan owner kereta sewa kereta dekat company saya. So bahasa tu banyak, kereta saya banyak lah, ada 60 biji kan. So installment kereta-kereta tu tidak boleh dikecualikan cukai. And then saya pun merayu. Macam mana ni, memang kereta ni kita buat sewa,
company, income kepada company. Lepas tu company bayarlah installment. Tak boleh. Sebab apa? You tak ada agreement. Tak boleh. So dekat situ tuan-tuan, saya kena tax untuk tahun 2015 dengan penalty. Nak tahu tak berapa saya kena? Oh, penat. Ada tak nak tahu berapa saya kena penalty? Cuba teka berapa penalty saya kena. Oh kan, kita company kecil-kecil, kita nak ambil apa accountant yang power-power, mana ada duit kan. Kita jangan ambil biasa-biasa. Yang biasa-biasa ni pun dia orang pun terlepas pandang kan. Kan. So saya kena penalty. Masa tu sale 5 juta. So penalty saya 230,000 penalty. Banyak tu. 230,000 boleh beli rumah cash biji tau. 230,000 kan. Saya bila kena tu, patutnya kita punya tax tu tak adalah sampai sebab apa, profit saya masa tu dalam 40,000 je kan. Lepas tu kalau bayar cukai pun tak sampai pun 10,000 je tu kan. Tapi 2015 saya kena penalty dengan cukai 230,000. Ya Allah kata. Lepas tu saya tak puas hati, saya cuba buat rayuan lah, minta kurang lah kan. Sebab apa, tak fair lah. Saya disebabkan kesilapan teknikal tu je. Sebab apa, tak ada agreement kan. So saya pun pergi lah buat rayuan. Lepas saya buat rayuan tu, nak tahu apa jadi? Nak tahu tak lepas saya buat rayuan tu apa jadi? Boleh rayu. Nak tahu tak apa jadi lepas saya buat rayuan? Lepas saya buat rayuan, penalty tu naik jadi 270,000. Asalnya 230,000. Lepas saya buat rayuan, penalty naik jadi 270,000. Ya Allah, aku ni merayu nak minta kurang, ni dah naik balik kan. Lepas tu macam saya pun bila dia jadi macam tu, saya dah takut nak merayu. Sebab apa, Kang, aku merayu naik lagi kan. Okay, sekejap saya minum dulu. Alright. So kalau macam dia dekat situ, dia macam nak hantar mesej kat saya lah. Kau nak settle, kau bayar je kan. Kau banyak tanya ke apa semua, aku korek lagi dan mungkin naik lagi kan. So macam kita pun account pun memang tak berapa perfect. So you bayangkan kalau you jadi saya kan, you dah kena penalty 230,000. Lepas tu you merayu nak minta kurang, penalty tu naik jadi 270,000. Dan benda tu you tak boleh argue tau. Memang LHDN ni memang you tak boleh fight. Memang kalau you lawan bla bla apa semua, memang you takkan menang. Okay, so that's why so pengajaran dia adalah nak bisnes kena ada ilmu. Betul. Saya masa tu saya tak ada ilmu tuan-tuan. Saya memang masa belajar kat universiti pun bukannya saya belajar bisnes kan. Memang bisnes ni memang tak diajar pun kat bisnes. Memang bisnes ni tak diajar pun dekat mana-mana sekolah, universiti. Mana aku tahu pasal cukai, mana aku tahu tentang HR, mana aku tahu tentang sales and marketing kan. Belajar sendiri. So along the way tu, of course kita buat mistake. So macam agensi kerajaan ni, dia tengok lah mana kita punya kesilapan, kat situ lah kita kena. Alright. So saya pun tak boleh nak kata apalah. Lepas tu bincang, saya kena bayar penalty tu selama 36 bulan. Macam installment lah. Sebulan saya kena bayar dalam 7,000 lebih lah. Saya pun kena keluar macam post dated check lah. Sebulan 7,000 lebih bayar. Saya keluar 6 bulan dulu lah, 6 bulan. Lepas tu saya pun masa tu tuan-tuan, saya nak ambil gaji lah. Start pada GST saya nak ambil gaji 5,000 macam dah tak boleh lah. Sebab apa, cash flow company tu makin teruk kan, makin tenat kan. Tapi tak apalah, saya usaha juga bayar mana, sebab silap kita juga kan. Saya ingat silap saya kan. So saya pun bayar. Masa tu memang struggle lah tuan-tuan. Sebelum GST saya punya income lah, saya punya profit kan, sebulan boleh 30,000, 40,000 sebelum GST. Lepas GST saya nak ambil gaji 5,000 pun fikir 10 kali tau. Sebab pun nak kena bayar tu bayar ni kan. Saya bagi priority bayar gaji staff dulu. Make sure staff ada gaji. Saya kemudian tak apa. Alright. Lepas tu saya keluar post dated check bayar untuk cukai tu, penalty kan 6 bulan. Sebulan 7,000 lebih. And then
entah macam mana, saya pun mesej kawan saya lah. Dia ni pun buat bisnes kereta sewa. So saya pun macam ngadu lah. Nama dia Jimmy kan. So cakap, Jimmy, aku kena penalti lah, letih macam ni lah. Rasa nak give up. Rasa rasa nak tutup kan company kan. Macam tak nampak untung kan. Lepas tu si Jimmy pun, rupa-rupanya Jimmy pun pernah kena. Dia kena LHDN tu sampai dia kena tutup company dia. Memang teruk gila kan. So Jimmy toke Cina pun kena kak, sampai dia kena tutup company dia. Tak boleh bayar kan. So dia pun buka company baru lah. So dia pun masa dia kena tu, dia belajar something. Sebab apa? Yang company yang manage dia punya account tu, dia jumpa satu benda. Alright. So Jimmy pun memang ada pengalaman. So dia tanya saya, Wahid, you dapat lesen pelancongan bila Wahid? Saya cakap saya dapat lesen pelancongan daripada Kementerian Pelancongan lah, tahun 2015, bulan 8. So dia kata, kalau ikutkan perkeliling daripada LHDN, mana-mana company yang dapat lesen pelancongan, dia dikecualikan cukai selama 2 tahun. Maknanya 2015, 16, 17 tu saya patutnya dikecualikan cukai lah kan, 2 tahun kan. And then saya pula kena penalti LHDN tu 2015. Bapak gila kan. So maknanya dekat situ LHDN pun terlepas pandang. Sebenarnya company saya boleh dikecualikan cukai sebab memang LHDN dah keluarkan perkeliling. Company yang travel agent syarikat pelancongan yang baru dikecualikan cukai selama 2 tahun. So Jimmy pun tunjuklah perkeliling tu kat saya, and then saya pun tunjuklah dekat company sekretari saya. So company sekretari saya pun terkejut. Dia orang pun terlepas pandang, tak perasan benda ni kan. So tanya auditor pun terkejut. Dia orang pun tak perasan. And then kita forward lah dekat LHDN. LHDN bila kita hantar benda tu senyap tak kata apa, tak ada surat, tak ada apa kan. So duit saya sebulan 7,500, 6 bulan burn macam tu je. Ya Allah kata. You bayangkan 7,500 kali dengan 6 bulan. Dekat 50,000 40,000 lebih. 40,000 lebih. Ya Allah kata. Burn macam tu je. Memang orang cakap, kenapa tak minta balik apa semua. Panjang cerita kan. And then masa tu yang penalti 2015 tu, saya kena tahun 2000, kena start bayar 2019 nya, sebelum PKP kan, sebelum lockdown. Lepas tu company dah teruk, dah struggle. Saya nak ambil gaji pun dah tak boleh. And then tapi saya cuba usaha lah, cuba follow apa yang kerajaan suruh. GST kita bayar, LHDN kita cuba bayar, KWSP kita bayar, apa semua cuba bayar. Tapi memang struggle tuan-tuan, memang struggle. LHDN nak minta balik duit memang mimpi lah kan. And then datang lagi masalah tuan-tuan, Saya ni dah kena dengan apa, kena dengan custom, kena dengan KWSP, kena dengan LHDN. So penalti tu banyak gila, kiri kanan atas bawah. Kalau kau kena sontok memang pedih lah. Gila betul. Macam saya rasa macam saya kena rompak. Kau lah, kena kebah duit saya. Macam tu, tak nampak duit. Alright, so dia punya moral dia adalah boleh, tapi kalau you nak berniaga kan, make sure you ambil orang yang betul. Kalau macam you ambil human resource, HR yang power, you ambil orang account yang power. So kalau you ada orang yang power ni, tak adalah kesilapan tu. Tapi bila you ambil orang biasa-biasa yang tak ada pengalaman, memang kena lah kan. Tapi kita ni rakyat marhin, bisnes pun biasa-biasa kan. Memang kau lah kena. Kan. So yang berniaga mungkin ada pengalaman lah. Yang makan gaji mungkin tak boleh nak cerita kan. So and then tapi tak apalah, saya cuba bayar apa semua kan. Memang struggle tuan-tuan. Memang struggle. Lepas tu bila tahun 2020 bila PKP kena COVID. Ya Allah, bisnes saya sebulan boleh dapat dalam 400,000, 500,000 kan. Sebulan tinggal kosong, tak ada income masa PKP. Sebab apa? Saya banyak bergantung kepada pelancong. Customer saya masa tu banyak pelancong. 80% customer saya adalah pelancong. Okay. So bila PKP memang langsung zero, tak ada income. So
masa tu nak kena bayar tu bayar ni pun semua kan. And then pekerja saya pun slowly lah, seorang berhenti. And then tinggal 2 orang kot, 2 orang. Lepas tu saya start tambah jadi 6 orang. Sebab apa, masa PKP tu saya start jual produk. Jual produk makanan lah, macam-macam. Kita dah tak ada income, kita usaha je lah apa saja bisnes yang boleh buat duit kan. So saya pun jual produk, jual rendang lah, jual kambing perap lah, jual kulit ikan dori lah, jual apa semua. Alhamdulillah dalam masa setahun tu dapatlah juga buat sale dalam 500,000. Tetapi ada masalah juga. Sebab apa, saya tak ada pengalaman jual produk, tak ada pengalaman. So walaupun dapat jualan tu 500,000, kalau bahagi dengan 12 dalam 40,000 je lah sebulan kan. 40,000 saya kira saya punya profit dalam 8,000 je sebulan. Tapi masa tu saya ada pekerja 6 orang. Gaji pekerja 10,000 kan. Profit 8,000, bayar gaji pekerja 10,000. So setiap bulan saya negatif. So saya pun tak apalah, mungkin ambil masa sikit lah untuk kita break even kan. Tapi masa hujung tahun 2020 Disember, saya ingat lagi, lepas saya bayar gaji dekat staff saya panggil saya 6 orang. Cik Wahid, boleh tak kita orang nak jumpa? So saya pun pergilah office kan. And then dia orang pun duduk kat meja. And then masing-masing berdiri, keluar surat berhenti, letak jawatan kan. So dalam masa 1 hari saya hilang semua staff saya. Kan. Dalam masa 1 hari staff saya semua berhenti kerja. And then itu masa bulan 12 lah, bulan 12 tahun 2020 kan. You bayangkan macam mana keadaan saya masa tu. Bisnes kereta sewa saya dah tak ada income. Saya jual produk rugi, staff saya berhenti kerja. Lepas tu masuk tahun baru, saya start kena saman. So yang saman tu kebanyakannya bukannya bank tau. Saya kena saman dengan kawan-kawan. Sebab apa, masa saya berniaga tu, kawan-kawan saya bagi modal kan. So saya gunakan modal tu untuk kembangkan saya punya bisnes. Tapi bila bisnes saya dah tak ada, saya dah tak ada income, saya tak boleh nak bayar. And then diorang pun tak puas hati lah. Diorang pun minta-minta saya tak boleh bayar apa semua. Dan diorang pun saman. So saya kena saman dekat 300,000 lah. Ya Allah, masa saya jatuh tu tuan-tuan, saya almost gila, macam nak gila lah. Saya rasa, apa dosa aku ni, apa salah aku ni, kenapa jadi macam ni kan. Aku tak ada nangis siapa pun. Kenapa jadi macam ni. Bisnes kereta sewa jahanam, bisnes jual produk tak untung, pekerja berhenti kerja. Lepas tu kawan-kawan pula saman saya. You bayang tak, 300,000 tu. Ya Allah, kata apalah dosa aku ni, apa nasib aku ni kan. So masa tu bulan 1 tu saya macam nak gila tuan-tuan, macam nak gila. You faham tak? Tapi saya tak salahkan siapa-siapa lah, salah diri saya. Alright. And then saya nak cerita sikit macam mana saya bangkit balik. Alright. So ini saya jatuh, terduduk. Memang terduduk, tercedok semua. Macam nak gila. And then saya dah tak ada income. Macam mana saya nak sara anak bini saya, anak-anak saya nak makan semua. Saya dah tak ada income tuan-tuan. And then duit saving saya makin sikit. Masa tu saya ingat lagi, dalam akaun bank saya, akaun company ada 16,000 lagi. 16,000 kan. So tapi nak belanja tak berani. Sebab apa? Saya tak tahu berapa lama saya boleh survive. Saya ada property pun semua. Tapi masa tu property, kalau saya nak jual property tu, saya kena top up lagi duit. Sebab apa? Property turun harga. Saya ada saham. Tapi saham pun semua tak bagus lah. Kalau saya jual, saya rugi. Alright, ada tak nak tahu macam mana saya bangkit balik? Kan? Bangkit balik. Betul, cash flow tak kuat. Pekerja pun dah tak confident. Tapi sebenarnya bila pekerja tu berhenti tu, pada saya tu rahmat jugalah, rahmat. And then ada saya dengar satu orang ustaz ni, saya tengok dekat TikTok lah. Ustaz ni dia cerita lah. So kita jangan anggap bila kita jatuh tu satu benda yang benda yang tak bagus, satu benda yang buruk, satu benda yang Tuhan nak hukum kita. So ustaz ni cakap kadang-kadang bila kita jatuh tu sebenarnya itu adalah rahmat. Sebab apa dia kata hujan dekat langit jatuh ke bumi, orang tak kata hujan tu bala kan. Orang cakap hujan tu membawa rahmat. Hujan daripada bumi jatuh membawa rahmat. So saya pegang benda tu je.
So mungkin aku jatuh ni sebenarnya Tuhan nak bagi rahmat kat aku. Ada benda yang Tuhan nak tunjuk kat aku kan. Alright, so dekat situ bila saya join SKV, saya baru saya nampak lah kenapa Tuhan bagi saya jatuh. Kenapa Allah bagi saya jatuh? Sebab apa? Dia nak bagi saya benda yang lebih baik lagi. Benda yang lebih baik lagi. Dan benda ni memang seronok lah. Alright. Kan? Ada tak nak dengar macam mana saya boleh bangkit balik? Jauh, saya dah berapa jam. Saya tadi 7.30 kan. Sejam lah saya jalan. Steady ke. Cuma minum air. Alhamdulillah saya punya kesihatan. Bila saya join company ni, alhamdulillah kesihatan saya makin okey kan. Kesihatan family saya makin okey. Sebenarnya sebelum saya join company ni, family saya memang ada problem nyakit kan. Tapi bila kita dah amalkan produk-produk pada SKV, alhamdulillah kita punya kesihatan pun makin okey, duit pun makin okey kan. Alright. So masuk bulan 2, bulan Februari lah, saya pun tercari-cari lah apa bisnes aku nak buat, apa benda aku nak buat ni kan. Alright. And then entah macam mana saya terjumpa balik saya punya kawan. Kawan saya ni senior saya kat sekolah menengah dulu. Kak Nini nama dia. Kak Nini kan. So saya jumpa dia. Jumpa pun dalam Facebook group. So saya duk tengok dekat group kan. Lepas tu dia duk cerita lah dia punya sale berapa. Saya tengok Kak Nini ni dia punya sale boleh tahan 5 juta setahun kan. Setiap tahun dia punya sale 5 juta. Kak Nini ni dia agent SKV. Dia leader. Dia orang lama lah dengan SKV. Dia dah join SKV daripada tahun 2017. So boleh tahan 5 juta kan. So saya pun mesej dia, saya WhatsApp dia apa semua. Dan saya cerita lah, saya bisnes saya jatuh, saya jual produk tak untung apa semua. Lepas tu sekarang ni saya nak cuba kan. So Kak Nini pun ajak lah saya join SKV. So saya pun daftar je lah. Masa tu nak daftar jadi ejen, modal RM65-40 je saya daftar. Saya ingat lagi saya daftar 15 Februari 2021. 15 Februari. Tapi masa saya daftar tu saya tak faham. Saya tak tahu pasal produk, saya tak tahu pasal sistem. Saya tak buat apa-apa pun, daftar je. Alright. Lepas 3 hari saya daftar, tiba-tiba lah founder dia Puan Kartika. Saya tunjuk gambar founder dia yang sebelah Dr. Syed tu, Puan Kartika yang call saya. Kan? Saya dah cerita dah. Nanti saya you kalau you nak tengok video ni balik, you WhatsApp saya, nanti saya masukkan dalam YouTube. Nanti you tengok dekat YouTube. You WhatsApp saya, nanti you masuk dalam grup Telegram. Alright. Okay, so saya ingat lagi, lepas 3 hari saya daftar jadi AJ SKV, founder dia Puan Kartika call saya apa semua. Dia tanya, Wahid, you jadi AJ SKV ke? Ya puan. Boleh tak you datang office saya nak jumpa you. Saya pun gelabah. Founder nak jumpa. Sebab apa Puan Kartika ni saya sangat respect. Dia ni bukan calon-calon orang tau. Dia ni sebenarnya adalah billionaire. Dia ni billionaire. Dia bukannya millionaire, dia billionaire. Dia memang jutawan. Bukan, billionaire. So Puan Kartika ni dia lawyer tau. Lepas tu dia memang pernah uruskan satu bisnes ni, jual beli helikopter kot. And then nilai transaksi tu memang 1 bilion kat atas. Dia memang dah capai 1 bilion pertama. And then family dia pun memang ada company yang public listed company kan. Arwah bapak dia memang ada company public listed. So dia orang ni memang ada duit, memang ada modal. Alright, so pun bayangkan billionaire call you, minta datang jumpa. So saya pun terkejut lah. Saya pun okey pun, saya pun pergi. Saya ingat lagi saya pergi jumpa Puan Kartika pada 18 Februari 2021. So saya jumpa tu daripada pukul 12.30. And then saya ingat jumpa biasa je, tapi sebenarnya macam Puan Kartika ni macam ajar saya, coaching saya, bagi semangat kan. So saya di coaching selama 6 jam. 6 jam daripada Puan Kartika dengan suami dia, Dr. Syed. So dekat situlah saya faham, SKV ni power gila. Bila saya faham kan, nak tahu tak macam mana saya, bila saya dapat coaching tu, saya balik je, saya boom. And then sekarang ni alhamdulillah saya punya sale daripada zero sekarang ni setiap bulan saya punya sale 800,000 tuan-tuan. 800,000. Dan saya, the best part adalah saya buat bisnes ni, saya buat 2 orang je. Saya buat dengan isteri saya saja. And then saya punya profit tu dalam 50,000, 60,000 sebulan kan. Dulu buat bisnes kita sewa, nak ambil gaji 5,000 pun tak boleh tuan-tuan.
tak boleh. Sebab apa, banyak benda saya kena bayar. Tapi bila saya jual SKV ni, saya bukannya founder produk, saya jual ejen orang je. Tapi saya punya net profit RM50,000, RM60,000 kan. Memang best, memang heaven gila. Sebab tu saya cakap, kadang-kadang bila kita jatuh ni, sebenarnya jatuh tu rahmat. Sebab apa, Tuhan nak bagi kita benda yang lebih baik lagi. Okey, ada tak nak tahu macam mana saya boleh buat sale yang banyak? Saya nak cari tempat teduh panas. Saya dah jalan ni sejam tau, sejam. Alhamdulillah steady, cuma dahaga je. Okay, you stay. Okay, so masa saya jumpa Puan Kartika ni, Puan Kartika dia cerita lah tentang SKV kan. Dia cerita tentang SKV, sejarah SKV, lepas tu apa produk-produk yang dia jual, lepas tu sistem SKV kan. Yang ni kalau you faham, baru you akan nampak. Okay, SKV ni dia ditubuhkan pada tahun 2009. So kenapa SKV ditubuhkan? Sebab dia punya founder ni Dr. Syed tau. Dr. Syed ni memang doktor perubatan. Dia pernah bekerja dekat Hospital Pulau Pinang dan Hospital Perlis. Hospital Perlis. So masa dia bekerja sebagai doktor ni, Dr. Syed ni dia banyak dia banyak jumpa pesakit yang datang jumpa dia. Dia selalu cakap, pesakit datang jumpa dia bawa ubat secupak. Ubat cupak ni macam sekali datang bawa semangkuk ubat kan, banyak gila kan. So rupa-rupanya dekat Malaysia ni, sejak dulu lagi memang ada manusia hidup dengan makan ubat. Dan orang-orang ni adalah orang yang berpenyakit metabolik. Penyakit metabolik ni macam kencing manis, darah tinggi, jantung kan. So orang-orang ni memang kena makan ubat banyak gila. And then orang-orang ni memang dia kalau boleh dia nak elak, dia kalau boleh dia nak kurangkan makan ubat. Sebab apa, bila dia start makan ubat, dia akan bagi efek lain pula. Dia jadi macam jadi lemah kan, jadi tak larat apa semua kan. So macam pesakit dia ni selalu datang jumpa dia, doktor tak ada tak apa-apa suplemen ke apa benda yang dia orang boleh makan supaya dia orang boleh kurangkan dos ubat ni. Alright. Sekejap saya stand saya punya ni. Okay. Penat lah. Duduk lah, panas. Alright, you all dengar lagi ke ni? Ni salah satu produk dia. Ada lagi ke dengar saya punya cerita ni? Ke you all dah belah? Oh, jatuh tak? Okay, so SKV ni sedar bla bla bla. Okay, saya tak sempat nak baca komen semua. Ada, alright. So SKV ni ditubuhkan pada tahun 2009. Lepas tu kenapa SKV ditubuhkan? Sebab apa, Dr. Syed ni dia jumpa banyak sangat manusia makan ubat tak larat. So pesakit dia minta, doktor ada tak apa-apa suplemen yang dia orang boleh makan supaya dia orang boleh kurangkan dos ubat ni. So Dr. Syed ni dia memang pakar dari segi perubatan alternatif. So dia kata kalau kau tak nak makan ubat ni, kau pergilah farmasi beli vitamin apa, suplemen bla bla apa semua kan. So pesakit dia pun pergi farmasi, carilah suplemen yang Dr. Syed suruh. Tapi dekat farmasi terlalu banyak brand, dia orang tak tahu nak pilih mana satu. Dan ada setengah brand tu produk dia bagus, ada setengah brand tu produk dia kualiti rendah kan. So Dr. Syed cakap, susah macam ni, baik aku buat produk dia sendiri. Sebab apa, Dr. Syed ni dia nak buat produk yang menggunakan bahan yang paling berkualiti. So dekat situlah SKV ditubuhkan kan 2009. And then masa dia orang start tu, dia orang bermula dengan sistem stokis ejen. Dulu kalau nak jadi dia punya stokis modal RM20,000. Kalau nak jadi ejen modal RM5,000. Dululah masa tahun 2009 kan. So masa tu dia orang masuk TV, masuk majalah, masuk newspaper, naik billboard apa semua. So memang SKV dia punya jualan tu kira daripada kosong boleh naik sampai 60 juta setahun. 60 juta kan setahun masa awal-awal tu lah. And then dia start masuk farmasi, lepas tu dia start masuk kedai-kedai jamu. Tapi SKV ni dia ada lalu zaman kejatuhan dia. Daripada sale 60 juta, and then disebabkan kesilapan yang dia buat, sale tu drop sampai tinggal 2 juta setahun. Okay, actually SKV ni dia produk-produk dia ni semua boleh settle. Kencing manis, sakit lutut, darah tinggi, jantung, semua boleh settle. Tapi dia sebenarnya dia ada formula dia ada formula macam mana nak hidup sihat. Nanti saya cerita sikit lah apa yang Dr. Syed cerita. Sebab apa, SKV ni dia ada
kalau you nak hidup sihat, you tak nak sakit semua, dia ada 4 fasa. Dan ramai orang tak tahu tentang ni. That's why saya, bila saya amalkan benda tu, saya boleh steady. Umur saya 40 lebih, saya boleh berjalan kan? So stamina tu ada. Alright, ada tak nanti saya check. So yang orang yang kencing manis kan, kat sini ada tak yang kena kencing manis? Ada tak yang ada family yang kencing manis? Yang sakit lutut, yang gout, yang macam-macam problem kan, yang gemuk, yang obese kan. So SKV ni dia boleh settle benda tu. Alright. Okay, ada yang tanya macam mana nak daftar. Kalau nak daftar, you klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya, nanti saya reply. Lepas tu yuran dia untuk jadi ejen RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura pun boleh RM81. Murah je modal. Memang saya ada ejen saya yang join je boleh buat say 3,000, ada yang 10,000, ada yang 50,000 ejen bawah saya. So alhamdulillah memang banyak membantu lah. So dekat Malaysia ni memang banyak orang kencing manis kan. So kalau ikut statistik Kementerian Kesihatan, kalau kita jumpa 10 orang dewasa, 2 orang tu confirm memang ada kencing manis kan. Memang ramai dekat Malaysia ni, memang ramai orang kencing manis kan. So sebenarnya kencing manis tu boleh dikawal. Tapi kalau you jumpa doktor, kalau you kena kencing manis, doktor bagi ubat lah. Lepas tu kalau teruk sangat, potong lah kaki kan. So SKV ni ada cara untuk kita settle benda tu, ada cara untuk kita reverse. Dan cara dia tak adalah complicated sangat, tak adalah nak berlapar semua kan. Dan saya amalkan benda ni. Saya tak kena kencing manis, tapi saya hampir-hampir nak kena kencing manis. Alright. So 2015 SKV sebenarnya dia melalui fasa kejatuhan. So daripada 60 juta drop sampailah dia punya sale tu tinggal 2 juta kan. So kesilapan tu banyaklah. Dia pergi masuk farmasi, kena tipu dengan farmasi, masuk kedai jamu, kena tipu kedai jamu. Lepas tu dia pun start buat produk banyak sangat, lepas tu dia dah hilang fokus. So 2015 sebenarnya SKV hampir ditutup. Alright, and then 2016 dia orang bangkit balik, dia orang repair dia punya business. 2017, 2018 sale dia orang tu naik balik daripada 2 juta naik jadi 16 juta. Lepas tu naik jadi 40 juta. 2020 dia punya sale naik jadi 50 juta. Dan tahun ni semalam saya tengok SKV sale dia setakat bulan lepas, dia punya sale 76 juta. Dia bangkit balik. Boleh. Sebenarnya semua penyakit ni dia ada punca dia. Kalau kita settlekan punca ni, boleh, insyaAllah boleh. Alright, saya cerita sikit tentang formula kesihatan gaya SKV. Gaya hidup sihat gaya SKV kan. Okay, SKV ni dia produk dia 4 je. Core produk dia 4 je. So kalau you nak hidup sihat kan, you kena dia fasa pertama adalah fasa detoxification. Alright, detoxification ada tak produk dia? Ni ada. Okay. So kalau you tengok, saya pernah tengok ada satu video ni, dia kata punca banyak penyakit datangnya daripada apa yang kita makan dan apa yang duduk dekat kita punya usus. Majoriti punca penyakit, masalah kesihatan ni, penyakit metabolik ni, kencing manis, darah tinggi, jantung, gout, semuanya berpunca daripada apa yang ada dekat perut kita. Alright. So untuk kita make sure kita hidup sihat, kita kena make sure usus kita ni bersih. Okay, kalau you tengok you punya perut tu besar kan, berat badan you naik kan, so itu adalah tanda-tandanya usus you tu ada masalah. So dekat situ, dekat usus kita ni, kita duk makan, kita makan, lepas tu akan ada lekat kerak najis. So kerak najis tu dia akan berkumpul lama-lama kan. Macam mana you nak tahu kerak najis tu? Bila you buang air besar, bila you berak, keluar cacing. So bila keluar cacing maknanya dekat usus tu memang banyak kerak najis. So kerak najis ni kalau tidak dibuang, dia akan meresap masuk dalam kita punya sistem darah, dan yang itulah datang macam-macam penyakit. Dan teruk sekali boleh menyebabkan kanser. So manusia, orang yang tak pernah cuci usus dia, dekat dalam perut dia tu paling kurang ada 3 ke 5 kilo kerak najis. So kerak najis tu kalau tak buang memang dia akan datang penyakit, dan ada yang kena kanser. So dulu sebelum saya join SKV, perut saya buncit. Saya makan produk kurus apa semua memanglah cirit-birit, tapi tak settle. Lepas saya makan benda ni, nutrien daripada SKV ni, saya makan ni,
Hari pertama 5 kali saya cirit. 5. Memang cirit hancur gila. Tai najis tu hancur gila. Lepas tu busuk gila kan. So dekat situ usus saya tu kotor gila kan. Kotor gila usus saya. Saya minum dia ni. Setiap hari saya minum. Hari-hari 5 kali cirit. Maknanya benda ni dia cuci saya punya usus. Cuci saya punya usus. So you all first kali apa benda yang you kena buat adalah you kena make sure you kena cuci you punya usus. Yang ni sedap ni, dia rasa apple. Ni rasa apple, memang sedap. Alright. So kakak gila. Masa saya tengah morning walk saya minum, malam saya minum morning walk pun tiba-tiba sakit perut. Saya lompat dalam longkang, berak dalam longkang. Gila. Memang cepat gila kan. Ada najis tu, ya Allah, busuk gila. So dekat situ saya punya usus tu kotor gila. So you all, kalau you perut you buncit kan, badan you bergemuk kan, so dekat dalam usus tu memang ada kerak najis. Kalau you tak buang, itulah datang macam-macam penyakit. Kalau you tak buang lama, boleh menyebabkan kanser. Sebab tu ramai orang tiba-tiba kena kanser. Sebab apa? Usus dia kotor. Okay, first kali, fasa pertama adalah fasa detoxification. Okay, you kena cuci you punya usus dulu. And then produk SKV ni memang selamat. Sebab apa? Yang buat ni doktor. Doktor. Okay, so actually Nutrell ni you kena minum hari-hari. Sebab apa? Dalam Nutrell ni dia ada fiber tau. Sebab apa? Kita makan makanan kita sekarang ni tak cukup fiber. Fiber ni dia bagus untuk bakteria dalam perut kita. Kan kita banyak makan benda manis, kita makan fast food, kita makan benda-benda yang tak sihat. So benda tu yang membunuh bakteria dalam badan kita. So bila you minum ni hari-hari, so dalam ni dia ada macam pre-diabetic lah, apa benda yang makanan untuk bakteria, dia fiber. So memang very good. Sebab apa? Kita kalau ikutkan dalam Al-Quran pun cakap makanlah buah-buahan, makanlah tumbuh-tumbuhan. Macam saya sekarang ni, masalah saya kurang makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kita kurang makan sayur. Kita duk makan nasi, lauk. Sayur kurang, buah kurang. So yang ni lah pengganti dia, fiber. Prebiotik. Saya tak pandai sangat. So saya minum hari-hari. Tapi yang ni nasihat saya, kalau bila you minum waktu pagi, jangan minum waktu malam. Minum waktu pagi supaya petang tu you dah membuang dah. So hari-hari kita cuci kita punya usus. Lepas tu dia dalam ni ada fiber. So fiber ni bagus untuk kita punya perut. Fiber ni yang boleh mengelakkan banyak penyakit. Alright. Okay, lepas you dah cuci you punya usus, barulah kita masuk fasa kedua. Fasa kedua adalah fasa pemulihan. Kan, pemulihan. So pemulihan yang ni lah. Yang ni Phytech ni. Saya tak boleh nak tunjuk lama-lama. Kalau saya tunjuk lama-lama kena ban. Ni sebenarnya air kosong tau. Air kosong bukannya ni. Ni botol kosong. Alright. So Phytech ni nak bagi faham. So macam ada brother ni dia kena kencing manis tau. Dia umur dia dalam 40, 50, dekat 50 lah. So dia ni memang tak jaga makan. Selalu minum teh tarik, makan roti canai, makan nasi lemak. Memang tak jaga makan. And then dia ni kerja. Lepas tu setiap kali dia pergi kerja kan, lepas tu kaki dia akan bengkak. So bengkak, dia pergi cuti kan, minta cuti. Lepas tu dia pergi klinik, doktor bagi ubat, settle. Dia pergi kerja lagi. And then kerja dia tu jenis banyak berjalan. And then bila pergi kerja, jalan je kaki bengkak. So minta cuti, pergi klinik, doktor bagi ubat. And then tiba-tiba brother ni, tiba-tiba kaki dia tu luka tau. Ada. So untuk darah tinggi, kencing manis, semua ni you kena lalu fasa ni. Fasa untuk repair you punya badan. Sebab apa? Darah tinggi tu dia sebenarnya punca lah, daripada perut kan, daripada gula dalam darah you apa semua. So you kena repair dalaman. SKV ni actually dia repair dalaman. Dia bukannya sapu-sapu tak. Dia repair kita dalaman. Barulah okey. Kalau kita setakat sapu makan ubat tak jalan. Alright. Okay, so macam brother ni dia kaki bengkak, lepas tu tiba-tiba kaki dia tu luka kan. Lepas tu luka macam luka tu tak sembuh. Lepas tu makin membesar. Bila pergi hospital, doktor cakap tak boleh ni. Memang letak ubat pun memang takkan lega kaki dia. So masa tu doktor decide untuk potong kaki dia. Dia terkejut. Aku ni macam mana ni tiba-tiba kaki dia luka. Lepas tu luka tu tak sembuh. And then merebak. Lepas tu jumpa doktor cakap tak boleh, kena potong kaki. Dia
trauma dia kira murung lah. Kalau you tiba-tiba you kaki luka, lepas tu you pergi jumpa doktor, doktor pun letak bagi ubat tak lega, tiba-tiba doktor cakap tak boleh, kita kena potong kaki. You rasa apa kan? Memang murung. Saya pun memang murung lah. So ni brother ni kan, ni real story. So nak tahu tak macam mana Fitech ni selamatkan dia? Fitech ni selamatkan dia. So brother ni memang dia tak jaga makan, minum teh tarik lah, makan tua semua. So memang dia sebenarnya dia ada kencing manis. Dia memang ada kencing manis. So and then macam brother ni, saya tak ingat nama dia, abang apa tak. So dia, kakak dia ni memang macam pengguna Fitech ni. So kakak dia ni pun adik minum Fitech ni kan. So dia pun minum Fitech pun semua. Dia minum 2 botol je. Lepas tu bila setiap kali dia pergi jumpa doktor, nak tengok, nak cuci dia punya luka kan, Doktor pelik. Dia punya daging dekat luka tu tumbuh. Makin luka tu makin kecil kan. Lepas tu lalas doktor tak jadi potong. Asalnya doktor nak potong dah kaki dia tu. Sebab apa? Luka tu makin teruk kan. Orang kencing manis ni, bila kena kencing manis, dia susah nak luka tu susah nak lega. Bila dia minum ni, daging tu tumbuh balik tau. Boleh. So bila you daftar jadi agent, sebenarnya bila you daftar jadi agent, HQ akan bagi training kat you 5 hari. Lepas tu ada video tutorial semua, you kena tengok semua. Lepas tu kalau you join bawah saya, kita masukkan dalam grup, saya pun akan ada buat coaching setiap minggu. Kita pakai Zoom. Boleh, kalau you nak belajar boleh, janji you nak belajar. InsyaAllah kan. Alright. Itu fasa kedua adalah fasa pemulihan. So ni cerita brother tu. And then kita ada banyak testimonial customer, kaki nak kena potong apa semua kan, selamat. Macam isteri saya dia tak ada kencing manis, tapi dia ada luka dekat dia punya betis kan. Sebab apa? Dulu dia pernah accident. Doktor dah jahit dah, tapi memang luka tu tak lega. Lepas tu dia duduk garu kan. Dia cakap, ni isteri saya kalau kena kencing manis ni confirm kaki kena potong. Sebab apa? Memang tak lega kan. So dia minum Fitech ni, luka tu lega, sembuh lah. Memang settle. So Fitech ni dia repair kira misal. So orang kencing manis ini untuk kencing manis ni, dia repair. Tapi untuk repair tu, you kena make sure usus you bersih dulu. Sebab apa? Kalau usus kotor, you minumlah apa suplemen pun, dia susah nak serap. Okey, apa kandungan? Okey, dia ni dia ada 12 benda lah. Dia ada buah manggis. Dia actually buah manggis, kulit buah manggis. Lepas tu biji buah anggur. Lepas tu acai berry. Lepas tu dia ada macam kulit kayu pine. So ada 12 bahan dalam ni. And then benda ni semua bahan semula jadi, yang tinggi nutrien dia, memang sangat bagus. Kan? So that's why bila saya minum, family saya semua minum. That's why saya ada stamina, badan saya okey. Saya umur 40 lah, 42. Steady lagi, alhamdulillah. Hari tu pun ada kawan saya mesej kan, umur 40 lebih kalau dia memang dah pancit. Satu botol ni mahal sikit lah, 180. Satu botol 180. Okay, yang ni. And then macam SKV ni sebulan lah untuk you sihat kan. Macam Nutrial ni, sekejap lah. Nutrial ni sekejap saya tengok. Nutrial ni dia satu kotak RM105. Ada 20 sachet. Yang Fitech ni satu botol ni 180. Boleh minum 20 kali lah, 20 kali kan. Lepas tu fasa yang ketiga, yang ni optional je lah. Kalau you nak, you buat. Kalau tak. Ni Radiant. Gout kena ambil ni. So Radiant ni untuk fasa peremajaan. So kalau you nak make sure kulit you cantik kan, kalau you ada masalah jantung, kalau you sakit lutut, this one. Sebab apa? Dalam ni collagen. So collagen ni yang make sure you tak cepat tua. Saya minum ni, malam-malam saya minum, pagi-pagi insyaAllah, alhamdulillah segar. Ini kalau you minum kan, you nak bangun pagi nak solat pun memang segar gila lah. Memang very power. Ni untuk peremajaan. Alright. So ni Radiant. Yang ni mahal sikit. Satu kotak 180. 20 sachet. Alright. Untuk blood circulation. So untuk blood circulation ni sebenarnya you kena repair. You kena repair you punya usus. You kena ambil yang ni, Fitech ni. Lepas tu kalau you nak muda kan, you tak nak tua, you ambil ni. So saya memang guna semua produk dia. Dan paling best lah you jadi agent. You guna, you dapat kesan, you share dengan orang. Macam saya produk-produk SKV ni, saya guna free je. Sebab apa? Saya punya commission sebulan dah RM40,000 lah. Commission saya RM40,000 kan. So sebulan saya spend dalam RM1,000 je untuk family saya kan. RM1,000. Lepas tu kita jadi agent, kita dapat harga murah kan. Alright. Okay.
Lepas tu last kali fasa yang keempat adalah fasa penstabilan. Tapi yang ni produk ni untuk perempuan, saya tak bawa untuk perempuan. Nama dia reverse. Okay, reverse ni macam perempuan ni kalau umur dia 30 40, dia punya hormon tu dah kurang, hormon estrogen dah kurang. So kalau dia tak ada suplemen, tu yang dia tak ada selera, dia tak ada mood, apa tu kendur-kendur kan. Lepas tu tak tegang apa semua kan. So that's why banyak perempuan kena tinggal. Umur 30-40 dah menjanda kan. Sebab apa? Laki dia cari lain. Sebab apa? Hormon dia dah turun. Dekat sini ada tak? Kat TikTok ni ramai janda kan. Ramai janda. Sebab apa? Kendur kan. Dia pun sendiri pun dah tak ada selera dengan laki dia. Sebab apa? Hormon tu dah tak cukup lah. So macam isteri saya umur 40 kan. So sebenarnya sebelum kita orang join SKB ni, sebenarnya dari segi nafsu tu isteri saya macam dah tak ada nafsu dah. Macam dah tak ada nafsu sebab dia punya hormon dah turun kan. Tapi bila saya bagi reverse tu, ya Allah, macam anak dara balik. Sebab nama pun reverse. So macam bila saya bagi benda tu, reverse tu, macam dia jadi anak dara balik. So dia ada balik lah nafsu lah. Dulu macam kena paksa kan. Macam kita nak ajar pun dia macam dia tak ada selera. Ada tak kat sini perempuan umur 40 yang dah tak ada selera? Dah tak ada selera dengan suami dia. So bila you tak ada selera, itu yang suami you tu start cari lain. Itu yang banyak yang jadi janda. Duda ada yang ni. Nak tahu tak? Untuk duda, untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki. So kan lelaki kan suka cari ubat tahan kuat kan. Ubat tenaga batin lah semua kan. Sebenarnya lelaki ni punca ramai yang lemah tenaga batin, punca ramai yang mati pucuk awal sebab apa? You makan benda manis. So gula ni dia racun tau. Gula ni racun. Dia akan menyebabkan salur darah you tu sumbat. Alright. So macam dekat sini ada tak sesiapa yang masih lagi dekat rumah dia ada gula? Masih ada gula. So kat rumah saya dah buang dah gula. Tak ada. So kalau you masih ada gula, kalau you masih lagi menggunakan gula, sebenarnya you sedang makan racun. Kalau you beli gula, you bagi kat family you, you bagi racun dekat family you. Alright. Ni Nutrel. Produk untuk cuci usus, nama dia Nutrel. You jadi ejen murah lah. Kalau you jadi ejen, you dapat diskaun dalam bukan diskaun lah. Ejen dia dapat commission daripada 10 ke 40% based on you punya sale. Macam saya memang saya punya commission tu dah 40%. And then mostly saya pakai free je. Saya pakai free kan. Alright. Nutrel. Alright. Gula tak ada. Okay, yang ni. This one saya guna yang ni. Okay, Zero. Nama dia Zero. Ni daripada SKB juga. Okay, so yang ni dia tak sama. Sorry lah, lindung dengan macam mana aku nak buang ni efek ni. Okay, dah remove. So ni Zero. Zero ni dia stevia, tapi you jangan, dulu pun saya ingat dekat luar sana banyak stevia, tapi yang Zero ni dia special. Dia punya kelebihan 10 kali ganda lebih bagus daripada stevia yang biasa-biasa, yang murah-murah tu. Sebab apa, dulu pun saya guna stevia yang biasa-biasa, yang murah-murah kan, sebotol RM15, RM20. Tapi yang ni very powerful. Dulu saya perut buncit tau. Dulu perut saya buncit, memang saya tak boleh pakai baju ni. Memang nampak belly kan. So bila saya minum Zero ni dia ada satu bahan nama dia chromium. So chromium ni scientific sikit. Saya bukannya doktor, tapi saya cerita apa yang saya faham. So dalam Zero ni dia ada chromium. So chromium ni fungsi dia adalah dia boleh mencairkan so macam mana nak cakap, dia memudahkan insulin badan kita ni diserap. Masalah orang yang gemuk ni, masalah orang kencing manis ni, dia adalah rintangan insulin. So insulin tu dia tumpul, dia tak boleh, dia tak function. So bila insulin tu tak function, insulin tu tidak digunakan, dan insulin ni dia akan bertukar menjadi lemak. Dan lemak tu dia akan berkumpul dekat perut. Itu yang saya buncit. Makanlah produk kurus apa semua, tapi saya masih lagi minum teh tarik, saya masih lagi apa semua. Memang perut saya tak kempit. Okay. So Zero ni dalam dia tu ada chromium. Chromium ni fungsi dia adalah untuk bagi insulin tu mudah diserap. So bila insulin tu mudah diserap, so badan kita tidak perlu menghasilkan insulin. So badan kita bertukar daripada mod simpan lemak kepada mod bakar lemak. Saya minum ni, saya guna Zero ni 2 bulan. Berat saya dengan produk Nutrel, berat saya turun 10 kilo. Tak ada exercise. Just guna produk dia 10 kilo 2 bulan.
Tapi masa tu bulan puasa lah. Orang diabetik boleh makan ke zero. Memang benda ni memang untuk orang kencing manis. Untuk kencing manis. And then kalau you jenis suka minum manis kan, macam you suka minum teh tarik pun semua, so you ni macam SKB pun dia ada kopi Afia Zero. Ni kopi ni dia kopi 4 in 1, dia tak ada gula. Saya memang hari-hari minum benda ni. Dia bila you minum, you tak ada efek pada gula dia. Sebab apa dia tak ada gula? Dia dalam kopi tu ada kopi Arabica, kopi ubi jagar, tunjuk langit. Lepas tu dia ada creamer yang high quality. Biasanya 3 in 1 dekat luar sana dia gunakan creamer yang low quality. Yang tu yang tak bagus. Yang SKB ni dia creamer dia tu tidak ada dah tulis ni trans fat free, bebas lemak trans. Ni yang bagus ni. Tapi ni satu sachet ni RM1.50. Satu kotak RM30. Kan? Boleh. Memang kopi ni dibuat untuk orang kencing manis. Kalau yang jenis suka minum teh tarik, suka minum kopi tarik, suka minum Starbucks, suka minum benda manis, you minum benda ni. And then bagusnya kopi ni sebab apa, dia ada ubi jagar dengan tunjuk langit. Kalau you minum, you jadi kurang lapar. You minum waktu pagi, you tak payah sarapan. Dia memang bagi tenaga. So memang very good. Memang very good. So saya memang hari-hari saya minum. Kalau saya minum kopi ni, saya tak payah makan, tak payah sarapan. Lepas tu just makan tengah hari je. Dulu saya makan satu hari 4 kali 5 kali. Tu yang gemuk tu. Sekarang ni bila saya guna produk SKB, satu hari 2 kali, paling 3 kali. Tu boleh turun. Okey, lelaki first kali you kena Nutrel kan. Lepas tu you kena ambil Vitec, lepas tu Radiant, lepas tu yang ni you kena stop gula. Sebab apa, banyak lelaki punca yang mati pucuk sebab gula. So you stop gula, you make sure badan you sihat, you ambil ni. So ni memang saya cakap kasi, macam aku ni makin umur makin meningkat, makin bertenaga kan. Memang saya kasi dulu kita orang macam dah tak ada nafsu kan. Sebab apa? Badan gemuk kan, selalu sakit, tak sihat, nafsu pun tak ada kan. Tapi bila kita amalkan produk SKB, alhamdulillah, kita orang macam kembali kepada muda balik macam masa zaman baru kahwin. Macam saya ada ejen seorang, dia dah lama guna produk SKB. Nama dia Ibu Ida, umur 60 kan. So dia kata, akak, dia dalam grup akak umur 60 dah dek, akak boleh layan lagi suami. Akak masih boleh servis suami akak, umur 60. Suami akak pun kalah dengan akak. Suami pun lebih kurang 60 kan, masih boleh servis lagi, masih boleh berkhidmat lagi. Biasa perempuan umur 40-50 dah menopause lah. Ini bila you jaga kesihatan you, InsyaAllah lah, umur 50-60 masih steady lah. Founder Dr. Syed umur 56, steady lagi kan. Anak 8 orang kan. Macam Pogatika umur 50, steady lagi. So you akan ada cakap lah mahal. Tapi sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, kalau boleh elakkanlah jatuh sakit. Sebab apa, kalau jatuh sakit memang cost tinggi lah. So you spend duit sikit untuk diri you. Kalau you tak ada kemampuan, you jadi ejen. Kalau you ada duit, you spend duit untuk sihat. So macam saya tengok lah, banyak produk-produk orang jual, kebal-kebal sakit semua, sapu-sapu tak. SKB ni dia repair daripada dalaman. Dan bila dalaman tu okey, insyaAllah you okey. Dia tak ada sapu-sapu telan tak. Dia memang repair you dalaman dan okey. Memang banyak testimonial orang kena kencing manis, orang yang ada asma, orang yang ada banyak problem. Sebab apa? Punca penyakit tu datang daripada kita punya cara pemakanan, cara ni. Yang eczema pun semua okey. Okey, nak jadi ejen macam mana? Singapura boleh. You WhatsApp saya, nanti saya punya team akan bantu. Alright. Saya rasa itu saja. Apa lagi saya nak cerita? Okay, SKB saya cerita sikit tentang dia punya business model. SKB ni sebenarnya sistem dia macam dropship. So agent, you daftar jadi agent, tak payah pegang stok, tak payah packing barang, tak payah apa barang. So you just guna produk dia, and then kalau you suka, you promote. Macam saya guna produk dia, bagus, saya promote. So promote, kalau ada orang nak beli, kita submit order, HQ tolong hantar. Lepas tu kalau ada orang nak jadi agent, daftar, dia nanti HQ akan bagi training. Lepas tu saya pun akan bagi training. Lepas tu dia guna produk, dia suka, dia promote. So macam saya ada agent, cikgu sekolah, dia dekat Johor kan. Dia join bulan 5 je dah, bulan 5 tahun ni. Sekarang ni dia punya sale 50,000. Dia punya commission sebulan dalam 12,000. 12,000 cikgu sekolah kan.
Sebab apa? Cikgu sekolah ni asalnya dia pun skeptikal juga. Dia ni masalah sembelit lah, cikgu sekolah perempuan. Sembelit. Dia kalau nak berak, nak buang air besar, dia kena suruh suami dia pergi farmasi, beli ubat, masuk ubat dalam buntut dia. Masuk buntut dia. So bila dia guna produk SKB, tak payah lagi masuk ubat dalam buntut dia. Dia minum Nutrel memang terberak terus. Lokasi dia actually dropship ni dia kat mana-mana boleh. Kan, kalau nak datang, nak order, saya tak hantar tau. Kalau nak datang ambil sendiri. Kan, boleh, asalkan you nak belajar. Boleh, saya setiap minggu saya ada training, setiap minggu saya ada coaching. Janji you nak belajar. Kalau you nak berjaya tapi saya panggil masuk kelas tak masuk, kan, saya panggil saya dalam grup senyap apa semua, jadi susah. InsyaAllah. Sebab apa? Saya sendiri daripada kosong daripada macam nak gila, daripada kosong SKB, saya join SKB bulan 2. Sekarang ni saya punya sale 800,000. Saya punya net profit dalam 50,000 sebulan. Alhamdulillah. Boleh. So kalau saya suruh buat marketing, janganlah bagi alasan malu lah, tak boleh lah. Sebab apa? Banyak orang dia suka fokus kepada masalah, dia tak nak fokus kepada solution. Macam ada banyak orang mesej, akak nak jual tapi akak malu, akak tak ada kawan, akak tak erti tu, tak erti ni. Dia suka fokus pada masalah. So kalau you nak jadi usahawan, you kena fokus pada solution. Kan, macam saya dulu macam-macam masalah, tapi saya tak adalah fokus kepada masalah, saya fokus pada solution. Alright. So boleh, insyaAllah semua orang boleh berjaya. Dan SKB setakat tahun ni, dia SKB sudah melahirkan 30 jutawan. Ada, tapi dia open je. You boleh daftar. Sebab apa? You daftar jadi ejen, lepas tu you promote. Yang beli tu kebanyakan family, kawan-kawan kan. So Sarawak tu ada 3 juta orang. Banyak kan. So kita start promote dekat family, kawan-kawan kan. Ada ejen, tak ada masalah. Kat mana biasa abang buat untuk mengajar? Kita pakai Zoom. Kita online je. Kita online. So dalam group tu nanti setiap minggu kita akan announce. Lepas tu biasa hari Jumaat lah. Hari Jumaat pukul 9.30 malam, 1 jam kita sharing. HQ pun bagi training juga. Macam mana nak register? You WhatsApp je. You klik dekat bio, you WhatsApp saya. Nanti saya reply. You masuk dalam group Telegram. Lepas tu nanti team saya akan bantu. Alright. Okay, dia punya sistem dia, sistem dia very powerful. Nak bagi you faham sistem SKB ni, saya cerita sikit bisnes kawan saya. Kawan saya ni dia jual baju kurung je, tapi dia boleh buat jualan 100 juta ringgit setahun. Ada tak nak tahu macam mana kawan saya ni gunakan sistem dropship, setahun dia boleh buat jualan 100 juta. Dan SKB sebenarnya dia menggunakan sistem yang hampir sama, tapi SKB ni sebenarnya lebih power lagi. Okay, so saya cerita sikit kawan saya ni. Dia brand dia Sabela. Kalau you biasa lalu highway, you akan nampak billboard dia Sabela kan. Sabela ni dia jual baju kurung. So Sabela ni dia menggunakan sistem dropship. Dropship dia ada 2 level. Satu dropship biasa, satu lagi dropship VIP. Dropship biasa ni siapa-siapa boleh daftar. And then ini saya bagi contoh je sebab saya tak tahu dia punya pengiran ni, tapi ni contoh lah. Basically dia macam ni. Siapa-siapa boleh jadi dropship. Contoh baju kurung tu harga RM100 kan, RM100. So kalau you jadi dropship, you dapat commission dalam 20% kan. So you macam you daftar jadi dropship, macam Sabela akan bagi bahan marketing, video semua, poster pun semua bagi. So you just promote dekat you punya media sosial. Kalau ada orang nak beli, contoh baju tu RM100 kan. So customer bayar kat you RM100, you ambil commission RM20, RM80 you bayar kat Sabela. Sabela dapat duit, dia akan proses baju tu, dia akan hantar dekat customer. That is the business. Sabela dia tak ada kedai, dia hanya ada kilang saja. 100 juta setahun. Okey, lepas tu macam dropship ni, kalau dia dapat buat jualan 10,000 sebulan selama 3 bulan berturut-turut, so dropship ni dia akan upgrade level jadi VIP dropship. So VIP dropship ni dia punya commission tu 30%. Ni contoh je tau, saya tak tahu yang betul-betul, tapi commission dia tu lebih tinggi lah. Tapi VIP dropship ni fokus dia adalah rekrut dan training dropship biasa. So saya ada kawan seorang ni, dia dah lama join Sabela, 3-4 tahun macam tu. So dekat bawah dia tu ada 1,500 dropship bawah dia. 1,500 dropship. And then dia fokus dia ajar buat sale RM1,000 je. RM1,000 sebulan. So you bayangkan 1,500 kali dengan 1,000, maknanya sebulan dia punya minimum income 1.5 juta. 1.5 juta sebulan. And then kalau lah dia punya commission tu 10%, maknanya 150,000 lah. The best part adalah VIP dropship ni, dia tak payah ada kedai, dia tak perlu ada pekerja, dia tak perlu sediakan bahan marketing, dia tak perlu packing barang, dia tak perlu post barang. Dia hanya fokus rekrut training. So SKB pun sama juga.
Tapi SKV ni power sebab apa? Sabella dia fokus jual baju kurung je. Perempuan je lah customer dia. Tapi SKV ni perempuan boleh, orang lelaki boleh, kanak-kanak boleh, orang dewasa boleh. So market tu besar. Dan kalau nak cerita pasal kencing manis tu, memang market tu luar besar. Kat Malaysia ni ada 7 juta orang yang ada potensi ada masalah kencing manis. Alright. Lepas tu macam Sabella, you buat sale 10,000 sebulan selama 3 bulan betul-betul barulah you naik level. SKV, you daftar je, you ada account, you ada sistem, esoknya you boleh terus rekrut agent. Macam saya masa mula-mula saya join, so, bila saya lepas jumpa Puan Kartika dengan Dr. Syed, lepas saya faham tu, esoknya saya terus buat live, saya dapat rekrut 30 orang agent. 30. Sebulan pertama saya dapat rekrut 30 orang. Bulan pertama saya tak banyak. Bulan pertama saya dalam 11,000 je. 11,000 dapatlah saya punya commission dalam tak sampai 3,000 lah. Tapi alhamdulillah syukur kan. Saya dalam keadaan nak gila, income dah tak ada. Kalau saya dapat 5,000 pun saya dah syukur dah. Alright. Lepas tu bulan kedua saya promote lagi, and then siapa yang nak beli, siapa nak jadi ejen daftar. So bulan kedua saya punya sales dalam 13,000. Saya punya commission tu tak sampai 3,000 lah. Okay, masuk bulan ketiga, bulan April, masa tu bulan puasa, saya tak larat nak buat live apa semua. Saya drop lah, tapi 10,000 lah. Commission saya tak sampai 3,000. Masuk bulan ke-5, bulan Mei, sale saya 14,000. Dapatlah tak sampai 3,000 sama. 4 bulan pertama tu saya punya sale paling tinggi 14,000 je. Masuk bulan Jun, bulan 6 lah, bulan ke-5, saya tiba-tiba sale saya tu naik jadi 30,000. Sebab apa? Saya punya agent tu dia orang dah start guna produk, dia orang dah start dapat kesan, dia orang pun dah start repeat order, dia orang pun dah start promote. So saya punya agent tu start bergerak pada bulan ke-5. So bulan ke-5 tu bulan 6 lah, bulan Jun kan. Bulan Jun sale saya naik jadi 30,000. So masa tu commission saya 6,000 lebih lah. So saya cakap, ya Allah, aku dapat 5,000 saya dah syukur lah kan. Sebab apa? Memang saya dah tak ada income lah. Okay, lepas tu bulan ke-6, bulan Julai sale naik jadi 50,000. Masa tu saya punya commission 7,000 lebih, alhamdulillah syukur kan. Lepas tu bulan Ogos saya expect 70,000 kot sale kan, 70,000. Tapi bulan Ogos terkejut. Saya punya sale 330,000. Lepas tu bulan September saya punya sale naik jadi 830,000 bulan September. Bulan Oktober, bulan lepas, sale naik jadi 850,000. Naik. So sekarang ni saya punya sale 800,000. Macam mana boleh naik? Sebab apa? Ejen dekat bawah saya tu dah bergerak. Saya sekarang ni ejen saya ada dalam 460 orang. Singapura boleh. Nak jadi ejen Singapura pun boleh. Kita pun ada ejen yang dekat Singapura. Sekarang ni Malaysia, Singapura boleh. Coming soon Indonesia. Nanti siapa yang jadi ejen, you boleh rekrut kawan-kawan you dekat Indonesia pun boleh. Sekarang ni SKV dia tengah prepare sistem untuk Indonesia. Kan? So actually SKV ni dia nak expand satu Asia lah, satu Asia. So memang benda ni boleh pergi lah, memang boleh pergi. Alright. So siapa-siapa yang berminat boleh klik dekat bio WhatsApp saya. Nanti saya bagi link Telegram, you masuk dalam tu, you tanya je, nanti saya punya team akan bantu. Alright. So Brunei belum lagi. Brunei coming soon. Tapi tak apa, you masuk je dalam group, nanti kalau ada kita open. Kan? Ada tak soalan? Alhamdulillah, saya sekarang ni saya punya net profit lah dalam 40,000, 50,000. Syukur. Saya dapat 5,000 dah syukur. So and then saya nampak benda ni kan. Macam dulu saya buat bisnes kereta sewa saya pernah capai sebulan 800,000. Tapi bayar ni tak ada duit kan. Nak ambil gaji sampai 5,000 tak boleh. Tapi sekarang ni SKB saya punya sale 800,000. Saya buat 2 orang je, saya dengan isteri saya je. Kita punya net profit dalam 40,000, 50,000, ada 60,000 kan. Sabar. Dia bukannya ada ejen ke tak. You boleh register. Kalau dah ada ejen pun, you boleh daftar. Sebab apa? Benda ni business dropship. You tak pegang barang. So kalau ada you promote, kalau ada orang nak beli, you submit order, HQ tolong hantar. And then bulan ni akan ada dipanggil DC, Distribution Center dekat Borneo. So saya punya team, kita orang akan buka bulan ni akan start buka distribution center. So maknanya ada center yang pegang barang. So untuk ejen Sabah Sarawak nanti, daripada distribution center ni akan hantar. So cost tu rendah. SKV ada jual kat Brunei? Belum lagi. Brunei belum lagi. Kan.
So memang bagus. Produk ni memang bagus. Ada tak soalan lagi? And then SKV dia punya jualan dia setakat tahun ni lah 76 juta. Saya tunjuk, ada gambar semalam. Ni SKV, ni founder dia 76 juta. Tahun ni saja dia punya sale 76 juta. 76 juta. Founder, kalau you nak jumpa founder sekarang ni online je, you kena buat sale 70,000. 70,000 dalam masa 15 hari, insya-Allah you akan dapat coaching daripada founder. Macam saya memang alhamdulillah tiap-tiap minggu memang jumpa founder online. Kadang-kadang founder pun ajak jumpa, dia adalah. Tapi yang dia punya fighter, founder dia akan jumpa fighter dia. And then founder pun dia selalu juga buat live dekat dalam group Facebook. Kan? Ni SKV punya sale 76 juta tahun ni kan. So memang power gila. So insyaAllah kita target tahun ni kita nak capai 100 juta. 100 juta. So siapa yang join awal memang berbaloi gila, memang power gila sistem dia. Dan saya setakat tahun ni saya dah buat 2 juta lebih, alhamdulillah. Saya target tahun ni saya boleh pergi sampai 3.5 juta. Saya daripada kosong dah tak ada apa, melingkup macam nak gila. Saya join SKV dan saya boleh jadi jutawan. 8 bulan saya join, saya buat gila-gila. Saya capai 1 juta pertama. And then alhamdulillah setakat ni saya punya net profit 170,000 lebih. Alhamdulillah. So memang tak payah ada office, tak payah ada pekerja kan. Memang syukur gila. So you all kalau jatuh ada problem semua, nak cari income semua, saya dah cuba jual beberapa produk, tapi SKV the best. Kan ni dia punya jualan dia 76 juta tahun ni saja. Ni SKV founder dia tu anak didik Dr. Aizan Osman. Dia memang belajar dengan Datuk Wira Dr. Aizan Osman. Kan ni dia punya sale. Alright, memang power tak? 76 juta tahun ni, alhamdulillah. So siapa-siapa yang nak daftar jadi dia, WhatsApp saya dan nanti saya bagi link untuk you join group Telegram. Nanti you tanya kat situ, nanti tim saya akan bantu. Memang power, insyaAllah, alhamdulillah. Duta dia partner. Ni produk dia. So kalau nak banding kereta sewa kan, kereta sewa ni okey jugalah. Saya pun sekarang ni saya Duta Trevo. Duta Trevo ni platform. Kalau you ada kereta lebih kan, kalau ada kereta lebih nak sewakan kita boleh juga. Main-main je kan. Boleh. Kalau you ada kereta tahun 2012 ke atas, kalau you nak sewakan kereta, you nak buat duit, you boleh message saya, nanti saya tunjuk macam mana. So sekarang ni ada tempah kereta sewa banyak. Kalau you nak buat kereta sewa, you nak layan kereta sewa pun boleh, you nak buat SKB pun boleh. Kita tambah income. Saya ada kawan saya sebulan dia punya net profit buat kereta sewa saja dalam 3,000 5,000 sebulan net profit. And then business tu memang fully automatic. Dia just beli kereta, dia cari tempat, lepas tu booking tu ada sistem yang bagi, ada pekerja dia yang manage. Sebulan 3,000 5,000 net profit bersih. Kalau you ada kereta lebih nak buat pun boleh, saya boleh ajar. Kalau you nak buat SKV, tapi SKV ni dia punya margin tu lagi besar. So layan dua-dua pun boleh. Alright. Ada tak soalan lagi? Ada nak tanya soalan? So macam mana nak modal agents RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81, Brunei belum lagi. Tapi kalau Brunei you just WhatsApp saya, masuk dalam group. Kalau ada SKV dah ready, kita akan buka. Indonesia coming soon. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Saya doakan yang menonton, yang share video ni, InsyaAllah jadi jutawan, kaya berjaya dan dipermudahkan urusan. Amin. Alright, thank you. Assalamualaikum.